Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani thumma Al-Klantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihelok. Ni bahasa Kelantan ni, dihelok. Barang yang dihelok. Helok. Nah. Bukan lok kunci tu, bukan. Dibiarkanlah. Dibiarkan. Dia panggil yang atah tafsir. Nah, dibiar tu bahasa standard. Nah, kemudian dia tafsir dengan dibiar tu ialah dan dihalak. Dihalak, halak. Halak tu mana dibiar. Itu maksud gitulah. Barang yang dibiar dan dihalak akan dia akan barang. Jadi kita Rumi ia ajar macam mana? Dihalak. Silap tu. Nah. Dia halak halak. Halak dibiarkan. Orang Kelantan kata halak. Daripada halak tu rekah lagi jadi lok. Lok ke dia lah. Lok ke dia mana biar ke dia lah. Begitu lah. Orang Kelantan ni dia hok pendek dah, dia pendek lagi. Tu. Macam tidak jadi dok. Bukan dok anjing tu, kan? Sama juga. Halak jadi lok. Nah. Kita duduk lari anak kita duduk melompat atas sofa orang, kan? Tuan rumah kata, lok ke dia lah. Lok ke dia. Lepas dia dah budak-budak, lok ke dia. Lok mana? Biar ke dia. Gitu. Jadi baca hak betulnya halak. Bukan helak.
Kalau helak tu elak, lari. Nah, naknya halak. Mana halak tu artinya biarkan. Dibiarkan. Jadi dia panggil atau tafsir lah ni. Kalau gitu haruh pada syarak. Haruh ni artinya mubah lah, daripada bahasa Arabnya panggil mubah. Nah, karena harus pada bahasa Indonesia tu wajib. Di bahasa Indonesia kalau mubah dipanggil boleh. Nah, kalau wajib dipanggil harus. Kita tak mubah ialah harus. Nah, kalau wajib tu artinya mesti. Tak dapat tidak, mesti. Itu. Baik, kata dia dan erti harus, yakni erti mubah. Boleh kalau bahasa Indonesia. Kitanya harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihalak akan dia akan barang. Barang yang dihalak mana barang yang dilak, dibiarlah. Dibiar dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa dan tidak dijanji dengan pahala atas, yakni kerana yang mengerja akan dia akan barang. Itu dah. Yakni pada asal. Yakni tilik pada asal tu dia panggil tu. Tilik pada asal. Tilik pada asal di perkara tersebut tidak ada janjian seksa dan tidak ada janjian pahala. Tu maknanya dibiar tu. Pahala pun tak ada janji tu hanya. Dan seksa pun tidak ada berjanji. Dosa pun tak ada berjanji kalau kita mengerjakan dia. Bahkan ni idrak lin kilab. Mana? Nak naik lagi. Li taraqi dia panggil. Bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Nak buat boleh, tak usah buat pun tak apa. Gitu maksud itu dah. Ini kata tak ada janji seksa, tak ada janji pahala, tak ada janji dosa ni tilik pada asal diri dia. Tu. Kalau tilik dia tu menjadi wasilah, menjadi perantara bagi sesuatu yang dituju, maqasid, maka ada janji pahala, ada janji dosa juga. Tu tengok dulu misal dia mana misal bagi perkara yang mubah yang harus seperti berjalan. Tilik semata-mata diri berjalan. Tak ada apa janji seksa, janji neraka, janji syurga, tak ada. Barang siapa yang berjalan neraka lah tempatnya, tak ada gitu. Siapa yang berjalan syurga lah, berjalan semua. Tak berhenti ada gitu ke? Tak ada janji apa-apa. Yakni tilik pada diri dia hak asal tu. Tetapi kalau tilik pada diri dia tu jadi wasilah, jadi anak tangga bagi sesuatu yang dituju, maka ada janji. Contoh berjalan nak pergi ke mana? Nak pergi masjid. Maka sunat. Jalan nak pergi ke masjid itu apa? Mengaji ilmu fardu ain. Hal keadaan kita tu tak reti fardu ain. Maka berjalan tu wajib. Kan gitu. Maka berjalan tu boleh pahala wajib dah. Tu. Jalan nak pergi ke mana tu? Nak pergi curi. Nak pergi muapak. Ataupun nak pergi judi. Nak pergi togok arak. Maka diri berjalan tu berdosa dah. Tapi dosa muapak tak dapat lagi. Dosa togok arak tak dapat lagi. Kerana balik dosa ni Tuhan Maha Adil. Kita buat satu dosa, satu maksiat, satu dosa. Selagi mana kita tak buat lagi maksiat tersebut, belum dibilangkan kita tu dapat dosa maksiat tersebut. Sehinggalah kita tu buat, barulah orang panggil dapat satu dosa. Gitu. Tapi kalau kau balik pahala, Tuhan tu Maha limpah kurnia. Walau kita belum buat lagi, tapi niat je baru. Malam ni nak bangun tahajud boleh dah pahala tahajud. Apalagi kalau bangun buat, berlipat kali ganda lagi Tuhan bui. Gitu. Jadi kata mubah, kata tak ada janji syurga, tak ada janji dosa, tak ada janji pahala, tak ada janji neraka ni ditilik pada diri asal perkara. Tetapi kalau tilik, diri dia tu jadi wasilah anak tangga pada sesuatu yang dituju, yang dimaksud, maka ada janji pahala syurga juga. Ada janji dosa neraka juga. Gitu.
Ha, tengok. Seperti tidur. Ha, lagi. Nak seperti berjalan. Tidur. Tidur tak ada apa janji. Ha. Barang siapa yang tidur, syurga lah tempatnya. Oh, tidur. Seteri tak ada apa-apa hijau lah. Ada gitu? Ada. Atau barang siapa yang tidur, neraka lah tempatnya. Oh, sudah. Tak boleh nak tidur gitu. Kerah, putih mata, takut neraka. Kayak gitu. Tak ada lagu tu. Jadi nak tidur boleh? Boleh. Ha. Tak nak tidur ya saya, ikut umum. Nah, itu lagu tu nah. Ha, jadi tak ada apa tekanan daripada syarak. Nah, nak tidur boleh, tak tidur pun boleh. Tapi kalau tidur tu niatnya apa? Niatnya untuk litaqwiya atau litaqwa. Nah, litaqwiya untuk menguatkan. Lil quwwati, untuk lil qiyamul lail. Orang panggil tidur qailulah. Tidur sedikit di siang hari itu untuk menguatkan tubuh kita bangun sembahyang malam. Tidur tu sunat. Diri tidur tu dapat pahala. Sebab dia tu jadi wasilah untuk sesuatu yang dijanji oleh syarak dengan pahala. Mana? Iaitu qiyamul lail tu, tahajud tu. Tidur sekejap sebab apa? Sebab nak pergi gagah tubuh, nak pergi cari nafkah, nak kerja. Kerja cari nafkah tu wajib. Maka tidur tu sendiri wajib juga. Kenapa? Karena dia tu jadi wasilah untuk mencapai benda yang wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu kita bahara. Ma barang la yatimul wajib, yang tidak sempurna benda wajib, illa bihi, melainkan dengan dia, dengan barang tadi tu, fahuwa, maka ia barang tu wajib juga. Itulah gitu dah. Makan pun tak ada tekanan apa syarak. Nah, barang siapa yang makan syurga tempatnya, makan secukup-cukupnya, tak berhenti adu gitu ke? Tak ada juga kat sini. Tak boleh berhenti makan. Apa syurga ni kalau makan semua makan. Tak berok-berok tu duk makan semua gitu. Nah, ataupun barang siapa makan ngakalah tempatnya selok kita. Guli bating kenapa lapar, tak boleh kalau makan ngaka. Ada gitu? Tak ada. Memang tak ada apa janji syarak pada makan, pada minum dan minum. Tengok, makan, minum, tak ada. Itu tilik pada diri benda tu pada asal. Tapi kalau kita tilik pada makan minum tu, kerana apa dia makan? Kerana apa dia minum? Makan tu, minum tu kerana nak jadi gagah tubuh. Mengaji, mengajar, baca Quran, ibadat, cari nafkah dan sebagainya, kerja. Maka makan minum tu ada pahala. Itulah gitu. Dapat pahala dengan makan dengan minum tu. Kalau makan tu pula orang panggil nak junjung titah perintah Allah Taala. Kulu washrabu wala tusrifun. Makan olehmu, minumlah olehmu, jangan kamu melampaui batas. Maka dapat pahala. Niat nak junjung titah perintah Allah Taala. Tuhan suruh makan minum dengan tidak melampaui batas. Maka dapat pahala makan tu kerana nak junjung titah perintah Allah Taala. Tuhan suruh makan minum tu bukan suruh dengan makna wajib. Bukan suruh dengan makna wajib makan, wajib minum olehmu. Makan minum olehmu tu artinya dibiarkan kita nak makan nak minum, tapi hak ditekannya wala tusrifun. Jangan kalian melampau-lampau. Itu. Jangan kalian membazir. Melampau-lampau tu ada dua makna. Sama ada makan tu tidaklah mewah sangat, nasi dengan kicap dengan telur, tapi sepuyuk seorang. Melampau juga. Nak ada ni, sepuyuk seorang makan. Ataupun makan tu tak banyak mana, 2-3 mulut je, tapi lauk tu 1 kilometer. 1 kilometer lauk makan tu habis buah tahu bazir. Itu pun orang panggil melampau juga. Jadi makan minumlah olehmu, jangan kamu melampau, jangan kalian membazir, jangan melampau-lampau. Jadi kita makan, kita minum niatnya nak junjung titah perintah Allah Taala. Makan koda-koda untuk menguatkan tubuh kita ibadat pada Allah. Maka makan minum kita tu dapat pahala. Ataupun kita makan minum tu kan apa? Makan dulu. Kalau tidak makan letih sikit nak pergi merapok. Takut nak pergi merapok tu bunyi perut geruk-geruk. Nya suka kau jaga bank tu dah. Jadi kalau kita makan kenyang ni jadi gagah sikit tubuh, perkasa sikit nak pergi merapok bank.
makan tu pun berdosa dah. Ni. Tapi bukan dosa mengapa lah. Nah, dosa orang panggil niat tak baik tu. Nah, kata setengah tak dapat dosa apa-apa lagi. Nah, kerana belum dikerjakan lagi. Kata setengah dosa juga, bukan dosa mengapa. Dosa niat tak baik tu dapat dah. Tu kan gitu. Dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara harus. Apa dia sebagainya? Ni bayan pada kata sebagainya. Daripada perkara-perkara yang harus. Daripada perkara-perkara yang mubah. Yang diperbolehkan oleh syarak. Yang ni pada asal diri benda. Nak naik kereta, ikutmu. Nak naik motor lah, ikutmu. Nak naik van, ikutmu. Tak apa, tak ada masalah apa. Tak ada kata barang siapa naik van neraka tepatnya. Kena naik kereta, wajib naik kuda. Kena naik unta, tak ada. Harus tu, perkara tu harus. Tak ada apa-apa, boleh. Tetapi, tengok. Sungguh perkara tersebut tu tidak ada janji syarak. Tetapi ni istidrak. Istidrak pada kata tidak berdosa, tidak dijanji seksa, tidak dijanji pahala. Tetapi sungguh berkata tak ada janji syarak pada pihak seksa, neraka, pahala, dosa, syurga, tak ada. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu kait selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Selama mana dia tidak jadi wasilah lah. Tangga tu mana wasilah? Perantara bagi 4 perkara yang dahulu. Jadi kalau dia tu jadi perantara bagi 4 perkara yang terdahulu, nah lagi mana? Maka jika ni tafriq, maka jika jadi tangga. Jadi maka jika perkara yang harus itu menjadi tangga bagi 4 yang terdahulu. Mana 4 yang terdahulu? Wajib, sunat, haram, makruh. Kayak gitu. Maka tidak dinamakan dia akan perkara yang harus tu harus lagi. Tak nama harus lagi lah. Nah. Tu macam misal tengok, itu suami lelaki dah ni. Seperti berjalan. Ini contohnya seperti berjalan. Asal berjalan ni harus. Nah, maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Sama kita dua ayat tadi. Nah, berjalan itu asalnya harus. Tapi berjalan itu untuk apa? Untuk pergi mengaji ilmu fardu ain. Kalau gitu, jalan itu pun fardu ain dah. Tu berjalan dia tu boleh pahala fardu ain dah. Namun berjalan saja, lepas tu tak pergi ngaji. Kata boleh dah. Fardu ain bukan. Hukum jalan tu dapat pahala wajib dah. Tapi lepas dak wajib. Kalau tak mengaji, tak lepas. Yang duk tipu orang dah. Dia tipu Tuhan lah mungkin. Dia mari ke masjid, dia kata saya ni berjalan nak pergi ngaji ilmu fardu ain. Jadi dapat lah orang panggil pahala wajib, fardu ain tu. Lepas tu you-turn gelik balik tidur rumah. Tak mari ngaji kata boleh dah pahala wajib ni. Tak jadi tu. Kena mari ngaji sungguh lah. Maksudnya dia mari berjalan tu parking kereta masuk dalam masjid ngaji. Barulah orang panggil dapat pahala wajib tadi. Jalan tu pun wajib. Mana diri berjalan tu wajib. Dia tak gerak berjalan nak pergi mengaji ilmu wajib, maka tu haram. Gitu. Gitu kan? Jadi kalau seorang tu tak lepas ilmu fardu ain, tiba-tibanya ada orang mengajar ilmu fardu ain. Maka bergerak pergi berjalan pergi mengaji itu wajib. Diam dengan tidak pergi mengaji itu haram. Kerana haram duduk dalam kejahilan. Tengok. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Di jalan itu haram dah. Walaupun tak pergi buat maksiat tu lagi. Diri berjalan tu haram dah. Ni orang panggil maksiat bis safari. Contoh, dia panggil dia nak pergi Thailand, nak pergi golok. Niatnya apa? Nak pergi tempat-tempat maksiat. Niatnya nak pergi tempat-tempat maksiat. Maka bergerak daripada Kuala Lumpur ni nak pergi ke golok tu, nak pergi ke Thailand tu, haram dah. Walaupun lebih 2 marhalah sekalipun, tidak boleh dia nak jamak ke qasar. Kenapa? Kerana safar dia, musafir dia tu
dengan niat bermaksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil maksiat bis safari. Beza orang panggil maksiat fis safari. Itu lain. Contoh, dia nak pergi ke nak pergi ke Thailand tadi. Bukan niat nak pergi tempat maksiat. Dia nak pergi Thailand tu nak pergi ziarah pondok-pondok, babo-babo sana. Nak pergi tak ada bukan maksiat dah. Tu lain. Nikah tu lain, bukan maksiat. Itu ibadah. Nikah kan ibadah. An-nikahu sunnati. Apa? Nikah tu sunnahku apa ya? Tapi caranya tidak jujur. Itu cara. Soal nikah tu tetap sunnah Nabi. Bukan maksiat. Itu bukan maksiat. Nipu bini tu bukan maksiat pada musafir. Dia tak pergi ilik Thailand pun dia memang nipu bini dia. Kayak gitu. Cara ni maksiat bis safari tu lain dengan maksiat fis safari. Seorang itu dia nak pergi Thailand, niatnya bukan nak pergi buat tempat maksiat. Dia nak pergi ziarah pondok-pondok. Tetapi dalam perjalanan tu, tiba-tibanya singgah tempat maksiat. Berlaku maksiat di dalam musafir. Maka safar dia tu tetap boleh jamak ke qasar. Kenapa? Karena niat dia tak ada. Tu awal perjalanan dia tu memang bukan nak pergi tempat judi, tempat pelacuran ke tempat apa, bukan. Dia nak pergi ziarah pondok-pondok sana contoh. Tahu-tahunya sampai sana lekat degi rumah maksiat. Contoh. Berlaku maksiat di dalam musafir dia. Maka tu dia panggil maksiat fis safari. Lain tu. Maksiat di dalam musafir. Beza orang panggil maksiat musafir dengan niat bermaksiat dengan maksiat yang berlaku di dalam musafir itu beza. Jadi musafir dia tu tidak haram. Musafir dia tu mubah, harus. Maka harus juga dia jamak qasar. Lepas tu berlaku maksiat tadi dalam musafir, Ustaz. Bukan dia niat daripada rumah nak buat maksiat tu. Terjatuh di dalam maksiat. Bukan dia niat awal lagi. Sahaja aku turun ke rumah ni nak pergi ke Golok, nak pergi ke Bakok, nak pergi ke rumah pelacuran. Contoh. Nak pergi judi, nak pergi togok agak. Kalau gitu orang panggil maksiat bis safari. Musafir dengan niat nak berbuat maksiat. Hak tu tak boleh orang panggil nak jamak qasar. Musafir dia tu haram dah. Tu dah. Samalah kalau orang tanya pergi tengok bola. Macam fanatik bola tu kan. Ada buat pertandingan bola di stadium negeri tu negeri ni, dia duduk negeri lain. Maka dia nak musafir. Boleh tak dia jamak qasar? Maka tengok kembali kepada niat. Fafihi nazarun, padanya itu ada orang panggil fafihi khalalun yahtaju ila nazari. Ada orang panggil kegoncangan yang diberhajatkan kepada bahas. Mana? Kalau dia niat nak pergi tengok permainan bola, maka permainan bola tu harus tak? Harus. Boleh. Mubah. Tak ada satu tegah dalam Quran, dalam hadis tak ada. Jangan buat pertandingan bola, tak ada gitu. Jadi perkara tersebut tu mubah. Niatnya nak pergi tengok permainan bola sepak. Nanti dulu tak habis lagi nak bahan. Maka maksiat orang panggil musafir dia tu musafir yang mubah. Boleh dia jamak qasar. Walaupun di dalam stadium tu berlaku maksiat. Ucapu tino jatuh. Tengok kepala lutut orang tu, kepala lutut orang ni, pohon orang tu kan gitu. Pemain bola ke tak ada pakai jubah, ada pemain bola pakai jubah. Pakai seluar pendek ke banyaknya. Maka niatnya orang panggil nak pergi tengok permainan bola. Maka hukumnya harus dia jamak qasar. Tapi kalau daripada rumah lagi, dia niat nak pergi stadium tu bukan nak tengok permainan bola. Saya nak pergi musafir, nak pergi permainan bola ni, nak tengok
Poho orang main bola. Ataupun nak pergi supaya ramai-ramai ni pakak bertepuh tina jatan bergapo boleh meraba situ sini. Maka ketika tu dia panggil apa? Maksiat bis safari. Tujuan dia tu orang panggil maksiat dah. Musafir dia tu dengan tujuan berbuat maksiat. Maka tak boleh jamak kosa. Gitu. Sama juga dengan konsert tadi. Baru siapa? Konsert tu tengok konsert apa. Kalau konsert raya asyhadu apa? Boleh lah. Tapi kalau konsert apa nama ni? Ni apa? Danduk. Tu gelek jumpa tahi macam Baby Shima tu. Duk balas sama bapak ustaz dengan Baby Shima tu dah. Ni duduk kata ni ahli dengan aku, ni duduk kata susun dengan aku mok mu punya kau macam. Maka maksiat dah tu. Maksiat iyo maksiat. Tak kena kata ibadah. Duk gelek jumpa tahi gitu tak kira ibadah. Maka maksiat. Maka musafir dia tu safar bil maksiat. Musafir dengan niat maksiat. Maka musafir dia tu haram dah. Tak boleh jamak qasar. Jadi tengok bukan di konsert tu haram dah. Konsert apa? Nama konsert tak semestinya haram. Kalau konsert apa nama ni? Tak bercampur, tidak ada ikhtilat laki-laki perempuan. Hanya laki-laki saja. Atau perempuan saja. Maka nak kata maksiat macam mana? Untuk perempuan tertutup, tak boleh, tak ada live, tak ada apa. Orang Tino kadang-kadang dia nak ada juga puas seronok-seronok dia tu. Orang jantan pun gitu juga. Ada hiburan dia. Tidak ada ikhtilaf percampuran, batas pergaulan, terjaga, terkawal, dan konsert tersebut tu pun tidak melampaui batas. Bukan perempuan menunjuk bentuk tubuh badan dia dan sebagainya. Begitu juga laki-laki pun tidak menunjuk sebab kadang laki-laki orang ingat orang Tino saja tak ditunjuk tubuh badan. Orang jantan pun sama juga. Tak boleh. Jadi kalau tidak ada orang panggil isi kandungan konsert tu maksiat, maka tak apa. Itu bukan dinama konsert tu konsert haram, tak semesti gitu. Melainkan kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengharamkan alat-alat muzik. Kerana di sana tu ada khilaf kan? Ada tutup guru yang berpegang dengan haram alat-alat muzik. Maka dikira sebagai konsert tu mutlak haram. Sebab alat muzik mana ada orang menyanyi tak ada alat muzik. Tak orang menyanyi senyap, batai mikrofon sebutir gitu ya. Lepas tu ni pemain dalam kumpulan band dia tu buat apa? Tak kata angin gitu ya. Ni pun buat main gitar gitu. Tak main gitu, mesti ada alat-alat muzik betul tak? Maka kalau berpegang dengan pendapat haram alat-alat muzik, maka konsert tu sendiri tu haram dah. Tak kira bergaul bebas ke, tak bergaul bebas ke, maka dikira nak kita tengok konsert tersebut maksiat bis safari dah. Kalau berpegang dengan pendapat ulama yang mengharamkan semua alat-alat muzik seperti seruling dan alat-alat muzik yang bertali dan sebagainya. Itu kembali kepada khilaf lah. Kembali kepada khilaf. Itu sebab kita nak kuat sangat itu payah juga. Dalam keadaan orang panggil masyarakat semakin lama semakin berat kan. Sebab anak-anak muda kita ni kalau tak ada langsung hiburan ke berapa, ia jadi payah. Sebab tu kalau di Indo tu kan, kalau kita tengok tutup guru sana tak tahu ke alat-alat muzik ni haram apa tahu. Kadang-kadang mereka tu dalam mentatbik sesuatu hukum tu tidak mampu untuk mengutara atau meletak orang panggil hukum yang mereka berpegang. Kerana masyarakat suasana melihat kepada apa yang lebih penting. Anak-anak muda ni daripada tak selawat, baik selawat. Maka macam mana? Adalah selawat style gitar lah macam-macam, pelik-pelik. Tempat kita tu tak ada lagi benda gitu. Tidak tengok macam mana? Zuruf, suasana di tempat dia. Tu. Ia berbeza taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Hukum yang tidak ada qat'i di dalam Quran hadis ni hanya berdasarkan ijtihad ulama-ulama, maka tu boleh berubah. Taghayyurul ahkam, berubahnya hukum-hukum seperti itu
bitaghayyuril azmani wal makani wal ashkhas, dengan sebab berubahnya masa, tempat, negeri, suasana, individu. Itu. Habis itu. Itu dah. Dia macam dakwah ulama-ulama sana tu nak menyaingi lah. Jadi kalau hok geng-geng maksiat, hok konsert-konsert melara, nak jadi anak muda ni ada pilihan. Ayo terpaksa. Ni. Ni mungkin duduk gelek pun duduk tak ada dah. Baik mungkin gelek juga kepala mu ni, tapi mulut tu duk selawat ke Nabi ni. Paling-paling kurang. Ya maknanya gitu cara orang panggil usulud dakwah. Nah, fiqhud dakwah ulama-ulama di sana. Jadi kita tu jangan Allah tu sini tak tahu kan dia. Dia tahu. Dia berpegang dengan haram pun. Tapi oleh kerana dakwah kepada masyarakat ni dia berbagai-bagai. Maka terpaksa memilih orang panggil pendapat-pendapat yang dhaif, yang lemah, terkadang yang syaz bahkan, demi untuk kelestarian dakwah tu. Supaya tidak ketinggalan dengan kemaksiatan yang ada. Jadi kalau pakar hukum fiqh hok ketak haram semua lah kali, tinggal tok guru seorang lah. Tok guru anak murid 2-3 ekor. Kalau aku mau pakak pergi joget, berhibur, danduk nombor 1 situ. Indo ni kan nombor 1 lah danduknya. Lepas tu Baby Shimai kata nak jadi warga Indonesia. Dia kata sebab orang Indonesia lebih menghargai dia. Memanglah danduk tu memang diminati oleh orang Indonesia. Kita tak berahi, kita rock kapok ya biasanya. Rock 90 seluruh rock dah. Tak berahi danduk-danduk ni. Tapi sana tu gitu. Jadi sebab tu kadang-kadang selawat apa dengan muzik-muzik macam danduk ni. Pelik kita dah tu ni. Tak kiai-kiai sana tu sana tak reti hukum. Tahu, dia tahu. Tapi oleh masyarakat tu gitu. Mereka memerlukan persaingan. Jadi kalau ada di sana konsert danduk, gelek punggung, siapa-siapa tak kira lah. Dia pun buat juga. Tu selawat danduk. Lek. Jadi dia pun daripada mu di sana baik di sini. Sini pun berhibur juga. Ya nak hibur je, muzik gedung-gedeng duk joget itu kan. Tapi hak ni selawat. Ya seolah-olahnya gitu fiqhud dakwah dia. Jadi kadang-kadang sesuatu benda tu susahlah. Terpiah tu kena kepada ulama-ulama di sana. Betul. Tapi kalau tanya tu ulama-ulama sana pun memang tetap dia berpegang dengan haram. Baik, habis tengok dah. Jadi selama mana tu, tetapi dikatakan haruh yang tersebut itu selama tidak jadi tangga, tidak jadi wasilah, tidak jadi perantaraan bagi 4 perkara yang terdahulu. Mana 4 perkara yang terdahulu? Wajib, sunat, haram dan makruh. Maka jika jadi tangga, jika jadi wasilah, perantaraan bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamo dia akan mubah tu harus lagi. Tak panggil mubah lagi. Mana misal seperti berjalan. Contohnya supaya berjalan lah. Maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Hukumnya berjalan itu wajib. Nanti jalan itu dapat pahala dah. Pahala wajib. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Di berjalan itu haram dah. Tu. Tapi maksiat, dosa maksiat tu belum dapat lagi. Dan jika kepada yang sunat, dan jika berjalan kepada nak mengerjakan yang sunat, jalan orang ajak kita ahli arwah ke, tu ataupun apa-apa saja perkara-perkara hak sunat, ziarah orang sakit ke, maka sunat, maka hukum jalan tu sunat, dapat pahala sunat jalan. Tu. Dan jika makruh, perkara hak dia nak pergi berjalan tu nak buat perkara yang makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus. Lagu itulah dia kata, demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Lagu mana demikianlah? Lagu itulah, yakni dapat pahala maqasid dia. Hukmul wasail ka hukmil maqasidi. Tu kaedah. Hukmul wasail laha hukmul maqasid.
ataupun hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum bagi wasilah-wasilah, anak tangga, sesuatu yang menjadi perantaraan itu sepertilah hukum tujuannya. Maqasid mana tujuannya. Tujuannya wajib, maka wasilah tu wajib. Tujuannya haram, maka wasilahnya haram. Inilah hak kita bahas. Siapa ada yang mau buat gegek-gegok, kena panggil ke majlis agama Islam dulu tu. Bukan hukumnya isap okok tu wajib, bukan. Ni duk bahas hak ni. Duk bahas benda hak jadi wasilah. Jadi bukanlah hukum menghisap rokok ialah wajib. Jadi semua guna beli rokok belakang sebab wajib. Kayak gitu. Duk bahas hukum wasilah. Untuk individu-individu tertentu, bukan semua. Karena haramnya rokok tu tidak dengan qat'i. Bukan dengan qat'i, dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut. Hanya haram dia tu dengan ijtihadi. Dan ulama ijtihad haram rokok ni bukan sekarang. Dulu pun ada haram. Haram. Zaman dulu lagi ulama tu ada dah yang mempetuakan rokok tu ialah haram. Sehingga ada ulama yang menjawab. Seperti Imam Ali Al-Ajhuri, karya kitab. Tak silap nama kitab dia. Apa? Tak ingat dah. Taqribul Ikhwan ke fi bayani hukmi syarbid dukhan, kalau tak silap gitu, pada menyatakan hukum menghisap asap, menghisap rokok. Tu berbahas sejak daripada dulu lagi ulamanya. Jadi tentang haram dia ke makruh dia ke sejak daripada dulu sampai sekarang ni tetaplah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad ulama selama-lamanya tidak dapat dihilangkan oleh ijtihad ulama yang lain, selagi mana tidak nyata ijtihad tersebut tu benar-benar salah. Kalau nyata salah, maka terbatallah ijtihad tersebut. Seperti kita cerita dah. Dulu ulama tak tahu rokok tu gapo dia, sesuatu yang ada ain ke tidak bila diseduh. Maka ulama kata, isap rokok di siang hari bulan puasa tak batal puasa. Sebab tak tahu. Apabila nyata dah orang panggil sesuatu yang ditarik masuk tu ain. Sesuatu, ada diri benda yang masuk, maka batal lah puasa. Batal lah ijtihad hak dulu kata tak batal puasa tu. Kayak gitu. Selagi mana tidak nyata seperti itu, masing-masing berargumentasi, ada dalil, hujah, bergung. Selagi itu tidak membatal antara ijtihad ni dengan ijtihad ni. Hak haram, hak makruh. Apalagi kalau ditarik pada masalah darurah. Maka ni, kalau kita duk bahas tu, malayatimul wajib illa bihi fawal wajib. Barang tak sempurna benda wajib melainkan dengan barang tersebut, maka barang tu wajib juga. Kita buat misal hari itu seperti orang yang nak cari nafkah, wajib dia sebagai nelayan. Tak mampu dia nak pergi tangkap ikan di laut kalau tak kena rokok suria guna garam. Kalau tidak mabuk laut dia, maka hukumnya apa atas dia? Wajib. Dah cari nafkah tu wajib. Jadi wajib atas dia, bukan wajib atas kita yang buat susah hati apanya. Dia seorang ya. Siapa dia? Jadi orang nak cari nafkah wajib dia di laut tu. Kalau dia tak kena, 2 batal ke 3 batal pening, mabuk laut, akhirnya tak boleh pergi tangkap ikan, gelepar duduk dalam rumah. Tak boleh tangkap ikan, tak dapat cari nafkah. Tak dapat cari nafkah, tak tunai hak wajib. Bini mengamuk, anak lapar perut. Kayak gitu. Macam mana? Tak boleh ni, haram ni. Lepas tu haram tu dengan sebab apa? Dengan sebab fatwa ulama. Bukan haram bil qat'i, ada dalam Quran, innama harrama alaikumul surya wad danhil wal malburu. Tak ada. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu terang, yang haram itu nyata terang. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara itu ada perkara yang kesamaran, yang ulama sendiri pun berkhilaf. Halal ke haram? Ada kata halal, ada kata haram dan sebagainya. Tu. Maka orang seperti tu tadi tu yang dihukumkan wajib atas dia. Sebab wajib dia cari nafkah. Tu disebut dah tu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Kayak gitu. Jadi orang panggil hukum wasail itu seperti hukum maqasid. Tu.
Inilah huraian hukum syarak. Inilah dia panggil huraian penerangan tentang apa itu hukum-hukum keputusan syarak yang bahasa taklifi. Ada lagi hukum syarak yang bahasa wadai. Sah, syarat, manik, fasad dan sabab. Tapi bukan tempat dia. Sebab tu dia kata, maka jika engkau menghendakkan lebih panjang, dan lebih panjang pada huraian, lebih panjang pada penerangan, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar. Tapi kitab besar pun bukan sebagai kitab, daripada mata pelajaran ilmu usulul fiqhi. Daripada usulul fiqhi dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Itu. Jadi ilmu hak bicara tentang masalah hukum-hukum ni ialah ilmu usulul fiqh. Usul fiqh. Jadi dalam ilmu usulul fiqh tu dibahaslah. Orang panggil makna manik apa, fasad apa, sah apa, syarat, sabab. Kemudian dibahas pula orang panggil mustanad atau masadir ahkamu syara'iyah, Al-Quran, Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Kemudian sifat seorang yang sifatun mayustadallu bih, sifat-sifat orang yang layak untuk beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa karakter-karakter dia? Itu banyak. Sifatun mufti dia panggil, sifat seorang mufti. Itu diperbahas di dalam ilmu usulul fiqh. Jadi ini bukan ilmu usulul fiqh, ini ilmu usuluddin. Tapi oleh kerana ada kaitannya, belajar ilmu ni apa hukum, kayak gitu, maka bicara tentang hukum syarak taklifi. Jadi kalau kita nak tahu banyak lagi, huraian lebih dalam lagi, maka waktu kita kena ngaji ilmu usulul fiqh lah. Tapi ilmu tu tidak fardu ain. Pertama kitab usulul fiqhnya, kalau ngaji di pondok tu matan Allahumma shalli ala Muhammad, waraqat dia panggil. Matan waraqat. Bukan rokok, waraqat. Beberapa helai kertas. Al-waraqat. Imam Haramain yang mengarang dia. Baik, habis itu. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun au muhimmatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar atau yang sangat penting. Kata dia, ini suatu perkara yang berguna. Sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini, perkara yang berguna ni. Sehingga-hingganya royah pada kata orang, banyak orang yang jahil-jahil, orang-orang yang jahil ni, orang-orang yang bodoh tentang perkara ni. Sehingga-hingganya yang tidak disengkakan dengan jahilnya yang, tetapi jahil juga tak suka kata nak jahil, tapi jahil juga. Nampak ketua tu kan aling lah berlebar-lebarnya serban dengan jubah dengan berjangguknya, tanya-tanya tak boleh jawab. Tak suka kata bodoh, nampak macam cerdik. Mana gitu iaitu gapo dia tu perkara yang berguna ni, yang sangat banyak orang-orang yang jahil dengan perkara ni. Iaitu perkara yang berguna ni ialah tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah dan Rasul, tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Tu. Itu tengok tiap-tiap dia kata mana? Tiap-tiap perkara yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Dalam Quran, dalam hadis memutuskan sesuatu perkara tadi. Tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Tetapi perkara itu tetap dan pasti. Maka bila tidak ada janjian daripada syarak, pahala, dosa, syurga, neraka, maka perkara yang diputus tu tidak dinamakan dia perkara wajib syarak. Kita tak panggil wajib syarak. Mana misal seperti wajib mati. Kayak gitu. Wajib mati ni diputus dah oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Putus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kayak gitu. Tiap-tiap yang nyawa tu pasti merasai mati. Pasti. Tapi ada tak janji daripada syarak pahala syurga dengan mati? Barang siapa yang mati dijanji pahala, siapa tak mati masuk neraka. Ada gitu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Siapa yang
yang mati dijanji pahala, siapa yang tak mati dia mengaku. Ada gitu? Tak ada. Tak ada janji syarak. Tapi kalau siapa yang bunuh diri itu ada. Siapa yang sengaja mencampurkan diri dia dalam kematian itu tak boleh bunuh diri dan sebagainya. Bukan makruh kita tu cita-cita untuk mati. Wala yatamannaul maut, jangan kamu tu bercita-cita untuk mati. Ada. Misalnya seperti wajib mati, ini janji syarak. Allah Rasul putus dalam Quran. Dan wajib bangkit ni wajib bangkit hidup kembali. Mana setelah kita mati ditiup sangkakala yang kedua tu bangkit balik kita dengan roh dan jasad. Bukan dengan roh saja. Siapa yang ikut dengan roh saja tu kufur dia. Karena ingkar Quran dan sunnah. Syarak janji tak? Janji tu. Syarak janji kita tu pasti mati yang hidup. Kemudian yang mati pula syarak janji pasti hidup kembali dengan roh dan jasad. Dan sebagainya banyak lagi lah syarak janji, tapi tak ada sebut syurga neraka situ, tak ada sebut pahala dosa. Gapo dia sebagainya? Daripada perkara yang wajib berlaku. Maka iaitu perkara tersebut dinamakan dia perkara hukum ma'aradi. Itu dah. Dia panggil wajib akli aradi. Wajib bukan wajib syarak, dia panggil wajib ataupun wajib syarak yang aradi. Boleh tak? Wajib syarak yang aradi. Wajib mana perkara yang mesti, syarak yang dijanji oleh syarak, aradi yang baru kedatangan. Itu. Ertinya tengok itu jadi tafsir. Erti hukum aradi ni keputusan yang datang daripada pihak Allah Taala. Gitu. Keputusan yang baru datang daripada pihak Allah Taala. Karena kalau pada pihak akal semata-mata, kayak gitu, pada pihak akal semata-mata. Manusia ni kalau nak hidup tak mati-mati itu harus tak? Harus. Kalau Tuhan nak kekal dengan hidup tak mati-mati, boleh tak Tuhan nak kekal itu? Harus pada akal. Tak ada apa kelemahan pun untuk Allah Ta'ala memperkekalkan kita hidup. Tak ada kubur ke apa pakai hidup seterik. Boleh. Ataupun Tuhan nak kekal dengan hak mati tu mati. Tak kiamat-kiamat. Tak hidup-hidup kelik dah. Boleh. Boleh. Kerana tak ada tekanan atas Allah. Harus pada hak kudrat iradat Allah nak buat apa saja daripada makhluk ni. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Kayak gitu. Harus pada hak Allah Ta'ala tu nak membuat makhluk ni, atau nak meninggalkan buat makhluk ni, atau nak mencelakakan makhluk ni, nak membahagiakan makhluk ni, harus tak ada tekanan ke apa pada hak Allah Ta'ala. Ini akal kita tu fikir gitu. Bukan wajib atas Allah Ta'ala, bukan. Batu buat Mu'tazilah tu dia terpeleset. Mana? Wa may yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Siapa yang iktikad wajib Allah Ta'ala berbuat baik ke atas hambanya, maka orang ni jahat adab dengan Allah Ta'ala. Kayak gitu. Mu'tazilah kata tu wajib buat baik. Wajib ke apa? Tak tahu nak kata wajib ke apa. Kalau wajib akal, bermakna tak ada benda hak jahat ni. Kayak gitu. Kenyai dengan lapar, mana baik? Baik kenyai pada lapar, betul tak? Mana tak ada lah orang hak lapar, semua kenyai, semua-semua. Dah wajib akal ni ke apa? Ma la yaqbalu lintifa, barang yang tak terima tidak, mana mesti tak dapat tidak. Kayak gitu. Jadi kalau kata wajib akal tu buat baik, bermakna benda baik tu wajib. Wajib ni benda tak terima tidak, maknanya mesti, pasti, sengoti. Lestari sama-sama. Maknanya sehat dengan sakit, mana baik? Sehat. Bermakna tak perlu ada hospital. Semua orang sehat sama-sama. Realitinya begitu tak? Tak. Sebab ada orang lapar, ada orang kenyang, ada orang sehat, ada orang sakit. Bermakna bukan wajib akal. Ataupun wajib syarak ke? Wajib syarak Tuhan buat manusia ni baik. Bermakna Tuhan ni ditekan. Macam kita wajib syarak. Wajib syarak ni memang tekan di atas kita. Kena semaya 5 waktu. Kalau tak, neraka. Kayak gitu. Malah Allah tapi neraka takut saya Allah. Semaya juga. Sebab tekanan.
Nah, kalau Tuhan tekanan di atas dia, wajib Tuhan berbuat baik. Apa mana wajib? Wajib syarak. Tuhan apa kalau tekanan itu? Tak lepas, tak bebas apa panggil Tuhan. Tengok. Jadi semata-mata akal tu harus. Tuhan nak mengekalkan kita hidup tak mati-mati, ataupun Tuhan nak mengekalkan kita mati tak hidup-hidup. Harus. Tak ada tekanan berapa atas Tuhan. Tapi bila dah Tuhan sebut dalam Quran, kenapa? Tuhan sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah? Tu. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Banyak dalam Quran tu. Nah? Sesungguhnya kiamat tu ialah akan pasti datang, tidak ada syak ragu-ragu padanya. Maka hak ni dia panggil hukum syarak yang aridi. Apa? Hukum ada keputusan aridi yang baru datang, syarak daripada pihak Allah Ta'ala. Gitu. Hukum syarak aridi. Hukum Tuhan yang kedatangan, yang baru datang. Tu hak Tuhan sebut dalam Quran, dalam hadis. Hak tadi, kalau tak ada Quran hadis, lagu mana kita nak fikir? Lagu tu tadi. Pola fikir kita kalau tak ada Quran hadis, harus seharuh-haruhnya bagi Allah Ta'ala. Nah, harus tak Tuhan nak buat orang yang Allah Ta'ala nak jadikan orang yang berzina, minum arak, buka aurat jahat, itulah sebagai amalan ke syurga. Harus. Tak ada tekanan ke apa atas Allah Ta'ala. Dan harus dah Allah Ta'ala nak buat semaya, puasa, zikir, sedekah. Itu sebagai alamat masuk neraka. Harus tak? Harus, pada akal tu harus. Semata-mata fikir pada akal ni. Ni walau kata Quran hadis ada lagi. Quran hadis ada lagi. Semata-mata akal. Boleh tak Tuhan nak buat terbalik akas tadi? Boleh. Orang semaya masuk neraka, orang berzina masuk syurga. Harus pada akal. Pada semata-mata akal tu. Tapi tiba-tibanya geng turun Quran. Bila turun Quran, hak ni dia panggil hukum syarak aridi. Mana? Keputusan Tuhan yang baru kedatangan. Mana-mana orang semaya, puasa, haji, zakat, baca Quran, tutup aurat, taat suami, taat ibu bapa, dok neraka, syurga. Tu Tuhan jadikan ni alamat syurga. Pasti syurga. Contoh, siapa berzina, minum arak, gapo, ngopok, curi, ngopak, nyombong, apa-apa macam-macam lah. Maksiat tu. Kalau tak taubat, neraka. Tu dipanggil apa? Hukum syarak juga. Tapi hukum syarak taklifi. Hak tadi kita bahas tadi. Tiba-tiba ada pula orang panggil hak hidup pasti mati, hak mati akan hidup kembali. Tak ada pun janji syurga neraka. Kan gitu. Hak nak kata gapo ni? Maka namanya hukum aridi ataupun hukum syarak aridi. Keputusan Tuhan hak kedatangan, hak baru kedatangan juga dalam Quran dan hadis. Itu. Bukanlah keputusan yang dituntutkan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Bukan seperti semaya, puasa, zina, muapak tadi. Bukan Tuhan tuntut kita supaya mati. Tu ataupun yang mati dah tu Tuhan tuntut supaya hidup kembali. Tak ada tuntutan berapa. Cuma Tuhan buat keputusan hak mana hidup pasti mati. Hak mana mati pasti hidup hidup kembali. Maka ini dipanggil hukum syarak aridi. Bukan hukum syarak taklifi. Gitu. Itu dah. Tu. Pendek katanya hukum aridi lah, hukum aridi. Mana tengok dia kata ni? Bukan keputusan yang dituntutkan atas pihak kita mengerjakan dia. Dan iaitu, tengok. Dan iaitu hukum aradi ni atau hukum aridi ni. Hukum yang baru datang ni 3 bahagian. Ada 3 tak? Mana satunya wajib aradi atau wajib aridi? Wajib arid lah kita panggil arid yang baru kedatangan. Kemudian mustahil aridi dan harus aridi. Lagu mana tu?
hukum wajib aridi. Dan erti wajib aridi itu yaitu wajib aridi barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Mana misal seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah Ta'ala, mengikut ketetapan Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, tiap-tiap dia kata yang bernyawa itu pasti merasai ia akan mati. Itu dia panggil apa? Dia panggil tu janjian daripada syarak. Tapi bukan janji syurga ke pahala, bukan. Janji syarak bahawasanya pasti tiap-tiap yang bernyawa tu merasai mati. Kullu tu orang panggil, kullu nafsin tu dia panggil idhafat. Kullu kepada isim nakirah tu li ihatatil afrad. Tu idhafat kullu kepada nafsin tu nakirah. Memberi makna apa? Li ihatatil afrad. Mana? Kullu nafsin, semua yang bernyawa, tak terlepas wala satu. Gitu. Za'iqatul maut, pasti merasai ia tiap-tiap semua yang bernyawa tu akan mati. Tak terlepas wala satu. Tu hatta Nabi Idris. Ya rasa dah mati, pasti. Kan Nabi Idris ni hidup dengan ruh dengan rasa di dalam syurga. Adakah dia tak merasai mati? Dia rasa dah. Dia pernah minta dengan Malikul Maut kan? Cuba kat Malikul Maut, cabut nyawa saya ni, saya nak rasa mati ni setahun mana sakit. Tak boleh, tak sampai masa lagi. Minta izin dengan Tuhan. Nah, dia kata biarlah. Nah, Idris ni kuat. Mengkaji dia mengenai Nabi Idris orang mula-mula sekali. Manusia yang menulis di buku. Kau cabut nyawa, rasa tak mati? Rasa dah. Masuk balik. Hidup. Ui, pedih sungguh dia kata. Mati ni. Lepas tu cuba bawa gijal ke syurga. Masuk gijal ke neraka dulu tengok. Oh, berat sangat neraka ni. Gijal ke syurga, nak minta masuk tak setubik-tubik tu senyap dah. Nabi Idris kan. Hatta Nabi Idris pasti merasai mati. Nabi Isa hidup di langit ni jasad sekalipun, walaupun tak kecap mati lagi pun, nanti turun mati. Tu. Innahum mayyitun wa apa dalam Quran sebut tu? Wa innahum mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pun mati, hai Nabi Muhammad, dan mereka pun mati. Susah apanya? Semua akan mati. Jadi orang panggil keputusan Tuhan, tiap-tiap yang bernyawa tu pasti merasai mati. Hak ni tak ada janji orang panggil siapa yang buat diri dia mati dapat pahala. Siapa yang tak buat diri mati dapat neraka. Tak ada. Ni nak panggil apa ni? Wajib apa ni? Wajib aradi dia panggil. Wajib aradi. Mana wajib yang diputuskan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, dalam hadis. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah Ta'ala. Bila nak hidup gelik ni, tu ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Tapi Tuhan kata pasti. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Gitu deh dalam Quran sebut. Ni innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Innakum, sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat akhirat kelak, tub'atsun, dibangkitkan mereka itu. Kalian itu akan dibangkitkan. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian, hei manusia, pada hari kiamat dibangkit hidup kembali kamu. Itu innakum, sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat akhirat kelak, tub'atsun, dibangkit hidup kembali kalian. Tengok. Bila benda tu? Pasti. Pasti akan berlaku. Tapi tak ada janji syarak kata siapa yang hidup kembali akan dapat masuk syurga. Siapa yang tak hidup kembali tu neraka dah lah. Tak ada gitu. Jadi dipanggil wajib aradi. Tu. Wajib syarak aradi. Wajib syarak juga. Tapi setengah-setengah tu guru kata wajib akal aradi. Tapi ku kata tepat sikit sebab dia bukan bahasa hak kena fikir dengan akal. Sebab dia mari daripada Quran kan. Tengok. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kan gitu. Mari daripada janji juga tu. Tapi janji ni tidak pahala, dosa, syurga, neraka. Hanya semata-mata keputusan Tuhan.
Bahwasanya hak hidup pasti mati, hak mati pasti hidup kembali. Itu. Maka dipanggil hukum syarak aradi. Maka dinamakan dia dia apa yang bernyawa tu akan hidup kembali, yang bernyawa tu akan mati, yang mati tu akan hidup kembali tu dinamakan dia wajib aradi. Gitu. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, mana hak hidup tak mati-mati, ataupun yang mati tak akan hidup-hidup, tu melawani bagi keputusan hak tu putus dah dalam Quran tadi kan. Lawan tu makna melawani. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, mana misal seperti yang bernyawa tidak mati dan yang telah mati tidak hidup kembali, maka ni dinamakan dia mustahil aradi. Itu dah. Benda tentu tidak hak dibasa kepada syarak yang baru kedatangan. Mustahil aradi. Benda tentu tidak. Benda tentu tidak, mustahil kan benda tentu tidak. Jadi sebab tu dekat-dekat dengan kata mustahil akal, wajib akal juga tu. Tapi dia dipanggil mustahil tadi itu, mustahil aradi itu bukan semata-mata akal tidak, tapi kerana janji daripada syarak tadi. Tu dah. Hak akal kita hukum dengan tak terima kawan hak hidup tak mati-mati, hak mati tak hidup. Kenapa? Karena syarak janji. Hak hidup pasti mati, hak mati pasti hidup kembali, kayak gitu. Tak terima. Melawani bagi yang wajib tadi. Mustahil aradi dia panggil. Iaitu mustahil aradi ni bahagian yang kedua. Bahagian kedua daripada 3 bahagian. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia terlewat sedikit dengan bersegera sedikit itu harus aradi. Iaitu bahagiannya harus aradi ni. Bahagian yang ketiga daripadanya daripada 3 hukum aradi. Hukum aradi atau hukum aradi. Tu. Jadi sebab tu dia tak sebut hukum aradi ni adakah hukum syarak atau hukum akal, sebab dia boleh masuk kedua-dua tu. Dia boleh masuk kedua-dua. Nak kata hukum syarak aradi boleh, hukum akal aradi pun boleh. Kan kita. Nak kata hukum akal aradi sah, boleh. Hukum akal yang bahasa baru kedatangan boleh tak? Sebab apa baru fikir lagu ni? Sebab Quran mari kata lagu ni. Maka akal kita fikir lagu ni. Baru mari. Kalau nak kata hukum syarak aradi pun boleh. Sebab syarak mari nyata lagu ni. Maka hukumnya seperti mana yang didatangkan oleh syarak lagu tu. Jadi sebab tu musannif tak sebut. Dia sebut wajib aradi, mustahil aradi, harus aradi. Dia tak sebut wajib, mustahil, harus tu adakah akal atau syarak. Sebab masuk kedua-dua. Boleh masuk kedua-dua. Nak kata wajib akal aradi pun boleh. Tu dah. Nak kata wajib akli aradi pun boleh. Wajib hak dibangsa pada akal, mesti hak dibangsa fikir pada akal, tapi aradi mana? Hak baru kedatangan sebab kita tilik di dalam Quran dan hadis. Boleh ke kata gitu? Kalau nak kata wajib syarak aradi pun boleh. Mana wajib ni ialah ketetapan, keputusan, kemestian yang diputus oleh syarak di dalam Quran. Boleh ke? Jadi sebab tu musannif tak sebut akal apa syarak yang aradi itu. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Wajib akal aradi boleh. Wajib syarak aradi pun boleh. Mustahil akal aradi pun boleh. Mustahil syarak aradi pun boleh. Tu dah. Harus akal aradi pun boleh. Harus syarak aradi pun boleh. Yang boleh masuk belaka tu. Boleh masuk belaka. Tak nak tahu di mana boleh masuk belaka. Terus kita pasal makna. Wajib akli aradi. Wajib mana mesti. Akli hak dibangsa fikir pada akal. Apa mesti hak dibangsa fikir pada akal? Aradi yang baru kedatangan. Apa baru dah? Sebab tengok dalam Quran hadis. Quran hadis kata gitu gini. Mesti. Kau mesti juga akal kita baru tu. Baru mesti. Nak kata wajib syarak aradi pun boleh.
Mana? Wajib yang dibangsa ke keputusan syarak yang baru kedatangan. Mana? Ni dalam Quran hadis nyata. Karena kalau tidak ada Quran hadis, semata-mata akal kita haram. Bukan wajib dah. Sebab tak ada tekanan di atas Tuhan. Nak menghidupkan kita selama-lama tak mati-mati boleh. Nak mematikan kita tak hidup selama-lama pun boleh. Karena Tuhan Maha Kuasa kan. Nak semata-mata fikir akal, jangan tilik Quran hadis, maka haram bagi Tuhan nak buat lagu tu. Nah, tapi bila pak Quran mai kata hak hidup pasti mati, hak mati pasti hidup kembali, maka dipanggil wajib syarak aradi. Yang melawani dia mustahil syarak aradi. Kan gitu. Mustahil syarak berdusta. Ya baru kita tanya. Nah, dah. Jadi kalau hak cepat sikit, hak lewat sikit daripada janji, itu dikatakan harus aradi. Nah, itu dah. Inilah 3 perkara yang dinamakan dia 3 perkara hukum ma'aradi. Hukum yang baru kedatangannya. Tu hukum aradi itu secara umum lah. Kemudiannya apa yang memutuskan hukum ni? Keputusan ni diputuskan oleh siapa? Nah, syarak ke akal. Lebih kuat dikatakan hukum syarak aradi. Ada setengah ulama kata hukum akal aradi. Iktibar yang berlain-lain, tapi mafhumnya sama saja. Macam kita sebut tadi lah. Kalau kata hukum akal aradi, mana? Hukum keputusan yang dibangsa pada akal yang baru kedatangannya. Jadi bukan hak hukum akal hak asal dah. Nah, hukum akal hak baru kedatangannya. Pemikiran kita tu baru putus lagu ni pula. Sebab apa? Sebab baru kedatangan dalam Quran hadis kita baca, oh lagu ni, maka dipanggil hukum akal aradi. Ataupun boleh juga kita kata hukum syarak aradi. Sebab apa? Sebab asal bagi hukum akal tu haram. Haram belaka Tuhan nak buat apa pun. Boleh. Tapi bila dibuka Quran hadis, maka Tuhan janji dah. Orang hidup pasti mati, orang mati pasti hidup kembali, kan gitu. Maka dipanggil hukum syarak aradi. Boleh tak? Jadi sebenarnya sebut hukum aradi. Hukum yang baru kedatangan. Tu. Jadi hukum aradi ni, boleh jadi syarak, boleh jadi akal. Boleh jadi kedua. Boleh jadi kedua. Habis itu. Kalau ngaji mula tu kata asalnya harus pada akal, akan tetapi bila sabit datang janji daripada Allah dalam Quran, maka dinamakan wajib aradi. Seperti tadi lah. Seperti tadi. Akal harus pada akal asalnya. Harus pada akal mana? Hidup tak mati-mati. Mati tak hidup-hidup. Harus. Karena Tuhan Maha Kuasa boleh buat gitu. Tapi bila sabit datang janji daripada Allah di dalam Quran, maka dinamakan hidup pasti mati, hak mati pasti hidup kembali, itu dipanggil wajib aradi. Wajib syarak yang aradi. Wajib yang dijanji oleh syarak yang baru kedatangan. Boleh? Tu. Kata gitu. Yang melawani dia mustahil syarak aradi. Yang lambat sikit ataupun cepat sikit daripada keputusan tersebut, daripada hukum yang tersebut, maka dikatakan harus yang aradi. Itu dia panggil hukum aradi. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Hendaklah kita tu ambil perhatian betul-betul dengan sehabis-habis. Perhatian yang ta'ammul, makna perhati dengan halusi, supaya lepas kamu daripada dinamakan kejahilan. Bahaya kita tu tak ngejahil lah. Jadi orang kalau tanya, kalau kata janji syarak dapat pahala, dapat syurga tu wajib taklifi, hukum syarak taklifi, kayak gitu. Kalau orang panggil syarak jadikan sesuatu tu sebagai wasilah untuk dapat, kalau orang panggil hukum wajib, haram, makruh, sunat, tu dipanggil hukum wadai. Kalau hak Tuhan janji, tak ada hak Tuhan putuskan dalam Quran hadis, tapi tak ada janji syurga pahala, dosa dengan aku, tak ada. Hak tu nak kata hukum ke apa? Jawabnya kita kata hukum
aradi atau hukum aridi. Nah, hukum yang baru kedatangan. Atau itu. Lepas tu hukum ni hukum apa? Nak kata hukum syarak boleh, nak kata hukum akal pun boleh. Boleh. Kalau kita kata hukum akli aradi, hukum wajib akli aradi. Mana hukum ni? Ya hukum mesti yang dibangsa pada akal hak baru kedatangan. Mana? Yang ni mesti pada akal kita. Hak baru kedatangan kerana ditilik dalam Quran hadis. Gitu. Kalau nak kata hukum syarak aradi, hukum wajib syarak aradi, boleh juga. Kenapa? Hukum mesti ni syarak yang baru putus ke dalam Quran dan hadis. Gitu. Boleh kedua-dua. Jadi senangnya kata ni hukum aradi, senang itu. Tak ada kena letaklah pada syarak kepada akal. Kerana dua-dua boleh masuk belaka. Gitu dah. Maka beruntunglah kamu selama-lamanya bila mu tu tahu hukum ni. Wallahu a'lam. Habis. Kemudian kita akan masuk semula pula huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Jadi hukum biasanya kalau dalam kitab-kitab usuluddin ni dia sebut hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Tiga ni Hukum aradi tadi tu jarang dipertegas. Sebab benda tersebut tu orang panggil apa? Masuk dalam janjian syarak. Biasanya disebut dengan sepitah lalu je. Tak dia orang panggil buat satu tajuk khusus. Sebab hukum aradi tu benda hak boleh dinisbahkan kepada akal dengan sebab tilik pada syarak, boleh dinisbahkan kepada syarak dengan sebab syarak yang berjanji dalam Quran dalam sunnah. Gitu. Tu kerana semata-mata akal harus. Ilmu ni ilmu ma'qul, ilmu bermain dengan hukum akal. Baik, habis itu. Jadi kalau orang duk kata kan, awak hok pergi semaya masjid ke apa tu duk pergi mengaji, bila tentu syurga. Saya hok duduk disko duk tobak arak duk joget ni bila tentu neraka. Ya. Pada akalnya ya. Nah, semata-mata suluh dengan fikiran akal, ya betul. Harus Tuhan nak hombal kita hok semaya, hok puasa, hok ngaji, hok mengajar ni dalam neraka tu harus. Tak ada apa-apa tekanan atas Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan boleh buat hak dia duduk zina, duduk togak arak, duduk judi, duduk buat maksiat tu, harus Tuhan nak buh dalam syurga, harus. Ya betul. Statement tu pada akal semata-mata betul. Tapi jangan lupa, ni syarak janji. Ni dia panggil hukum aradi ni. Hukum hak syarak baru berjanji ni. Tu. Bila syarak sendiri putus. Orang buat amal taat ibadat masuk syurga, orang buat maksiat ke apa masuk neraka. Maka hak ni dipanggil hukum syarak. Tapi hak ni hukum syarak taklifi, sebab ada janjian syarak. Tuhan buat jadikan orang panggil ibadat tu alamat syurga, maksiat tu alamat neraka. Aradi juga, baru kedatangan juga. Tapi hak bahasa ada janjian tekanan daripada syarak dengan syurga dan neraka. Maka hak tu dipanggil hukum syarak taklifi. Tapi kalau hak tak ada tekanan berapa? Tak ada orang panggil tekanan, bukan tekanan, tak ada janji. Tekanan tu tekanan lah. Macam mati, tekanan. Mana ada orang nak mati? Melainkan orang gila je. Saya nak mati, saya nak terjun bangunan. Tu memang akal dia separuh, tak ada dah. Tapi kalau orang hak sihat, waras, pasti tidak akan bercita-cita untuk mati. Tekanan tak? Tekanan mati. Tapi tak ada janji syurga dengan aku, tak ada. Kayak gitu. Ni nak kata hukum syarak ke apa ni? Nak kata hukum syarak taklifi. Mana ada orang panggil syurga dengan aku janji. Nak kata hukum syarak wada'i. Tak ada. Dia bukan dijadikan satu hantaran oleh syarak untuk mendapatkan hukum wajib, haram, makruh, sunat, haram. Macam hukum syarak wada'i kan? Seperti mani'. Apa mani'? Sesuatu yang menghalang. Seperti haid bagi orang, haid bagi perempuan. Itu dijadikan oleh syarak mani', sewaktu yang menegah perempuan itu semaya. Maka haram dia semaya bila dia haid.
Kau orang panggil haid itu ialah manik, sesuatu yang menegahkan perempuan itu daripada mendirikan sembahyang. Maka syarak menghantarkan haid tadi itu sebagai tegahan perempuan itu nak sembahyang. Kayak gitu. Ataupun gelincir matahari itu jadikan sebab bagi masuk waktu zuhur contoh. Itu dipanggil hukum syarak wadai. Kalau hak ni hak hidup pasti mati, hak mati pasti hidup kembali, mana ada dijadikan hantaran untuk wajib haram makruh sunat harus. Dan dia pun tidak jadi wajib makruh sunat, wajib mati. Apa? Barang siapa mati dapat pahala, barang siapa mati masuk syurga, gitu kan? Dah, tak ada apa-apa janji syarak. Maka dipanggil hukum syarak hukum syarak aradi. Ataupun kita kata hukum aradi itu tak boleh syarak, tak boleh akal. Sebab orang panggil hakim tu boleh pergi kedua. Hakim mana yang memutus dengan hukuman tadi tu boleh pergi kedua. Akal pun boleh pergi, syarak pun boleh pergi. Akal dengan sebab tilik pada syarak. Syarak memang syarak yang baru datang janji. Maka dipanggil hukum aradi. Cukup gitu ya. Dah. Habis itu. Kemudian huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Ini pun penting. Hukum adat ni penting. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Macam mana? Takdir. Takdir Allah Ta'ala tentukan di atas kita lah maksudnya. Jadi takdir ni dia ada dua. Satu takdir mubram, satu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ni takdir hak Tuhan suruh qalam tu tulis pada lauh mahfuz. Ketetapan yang dicatat tulis pada lauh mahfuz. Tu dia panggil takdir mu'allaq. Kemudian takdir yang keduanya takdir hak hakiki sungguh, takdir mubram. Takdir hak ni hak di iradah Allah. Hak Allah Ta'ala nak lagu mana sedia kala tu lagu tu. Tu maka hak tu tak boleh diubah dah. Tak boleh diubah dah. Lagu mana hak Tuhan nak gitu-gitulah. Adapun takdir mu'allaq tadi tu boleh diubah dengan sebab kita buat kebajikan. Maka adakah orang panggil soalannya tadi, adakah takdir ni termasuk di dalam hukum aradi gitu? Ya, termasuk hukum aradi. Termasuk hukum aradi. Karena benda tu hak baru di pihak kita. Baru kedatangan tu di pihak kita. Aradi ni mana hak kedatangan ni pada pihak kita, pada pihak Tuhannya sedia kala tentu tu. Tu dah. Bukan baru nak tentu orang ni jadi tina kau jatuh jatuh lah. Bukan gitu. Mana ketentuan Allah Ta'ala tu pastilah orang panggil azali, tanjizi qadim. Cuma hak orang panggil nyata di kita tu baru. Baru orang panggil nyata di kita. Kan kita tu bila Tuhan bila Tuhan buat apa-apa kepada kita baru kita tahu ni hak Tuhan tentu sedia kala. Kan kita. Tu sama. Sama tu. Betul? Ada lagi soalan? Kalau ada. Tak ada deh. Wallahu a'lamu wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar.
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.